Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat 54 dan 55. 54 dan 55 dari Surah Yusuf. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, ini satu rujukan yang menarik, yang penting, kerana ia menjadi teras rujukan kita dalam siri rancangan Lembayung Al-Quran ini. Maka tolong buka jilid yang keempat, muka surat 590. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Dan Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku milih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Maka tak kala Raja telah bercakap-cakap dengannya, dia berkata, sungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercayai pada sisi kami. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendahari negara Mesir, sebagaimana sesungguhnya aku adalah seorang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Setelah terbukti dengan jelas kepada Raja kebenaran Yusuf AS dan kezaliman yang menimpa baginda, hingga terpaksa dipenjarakan sekian tahun lamanya, dan sekarang dah diketahui betapa baik dan luhur akhlak, sifat, kelakuannya, tabiatnya, ditambah pula dengan kepuasan hati Raja bila mendengar penjelasan Yusuf tentang makna mimpinya itu. Kini tanpa ragu-ragu, Raja pun mengeluarkan arahan kepada petugas, bawa dia kepadaku agar aku memilihnya untukku seorang sahaja. Saya telah jelaskan kepada tuan-tuan perkataan astakhlishu li nafsi, maknanya dia menjadi orang dekat dengan aku dan menjadi penasihat, pembantuku dalam mentadbir urusan pemerintahan. Maka petugas pun segera berangkat menemui Yusuf dan mengundangnya ke istana. Setelah terlebih dahulu menyampaikan pengakuan tulus wanita-wanita yang melukai tangan mereka dan pengakuan wanita yang merayunya, Yusuf berangkat dengan terhormat. Maka ketika Nabi Yusuf AS telah mula bercakap dengan Raja, Raja bertambah kagum mendengar huraian Yusuf, ketersusunan perkataannya, dan telah dijelaskan dan tafsir Raja lain, penguasaan bahasanya yang mengagumkan. Maka dia pun bertitah menyampaikan kepada Yusuf bahawa sungguhnya engkau mulai hari ini adalah orang yang berkedudukan tinggi, terpercaya. Semua urusan akan aku serahkan kepadamu. Jadi Nabi Yusuf menyambut tawaran Raja untuk menjayakan tugasnya menyebarluaskan ajaran agama. Dan di sinilah dapat kita lihat bahawa terlaksana pertemuan antara Nabi Yusuf dengan Raja ini. Raja, ada setengah para ulama menceritakan bahawa Raja minta Nabi Yusuf sendiri menceritakan balik semula tentang mimpinya itu. Jadi sambil menjelaskannya, Nabi Yusuf mengusulkan agar Raja memerintahkan mengumpulkan makanan dan meningkatkan inisiatif berkaitan dengan pertanian. Maka bila Raja bertanya sedemikian, seumpama apa yang kita panggil sebagai tepatlah waktunya, Nabi Yusuf pun menawarkan dirinya, jadikanlah saya sendiri sebagai Menteri Keuangan Negara, Menteri Ekonomi Negara. Jadi telah saya jelaskan kepada tuan-tuan, Hafiz dan juga Alim ini mendahulukan Hafiz dan juga Alim menunjukkan bahawa pemeliharaan tanggungjawab lebih penting daripada pengetahuan. Kerana kita boleh cari orang berpengetahuan tinggi dalam berbagai bidang, tapi jika tidak ada sifat kebertanggungjawaban padanya, accountability itu, amanah itu, maka hancurlah juga. Banyak orang yang bijak pandai dilahirkan tapi terlibat dengan rasuah sebagai contohnya. Maka yang pertama sekali Hafiz, yang kedua Alim. Seorang yang melihara amanah dan tidak berpengetahuan akan terdorong untuk mencari pengetahuan yang perlu dimilikinya. Tetapi seorang yang berpengetahuan tapi tak ada sifat amanah, maka ini sangat bahaya. Sebaliknya, seorang yang berpengetahuan tapi tak memiliki sifat amanah, seperti ini katakan tadi, dia akan mengkhianati tanggungjawab tersebut. Nanti ada peluang kita lihat dalam surah Al-Baqarah ketika Allah menceritakan tentang Allah mengangkat seorang yang bernama Talut, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah mengangkat di kalangan Bani Israel itu seorang bernama Talut dan akhirnya mengalahkan Jalut, dan Nabi Daud dalam pertempuran itu telah berjaya membunuh Jalut. Antara sifat yang Allah nyatakan di situ adalah pengetahuan. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah beri pengetahuan kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, tafsir yang terkemuka itu Al-Kabir, Hafiz ini bermakna hafizun bi jami'il wujuh allati minha yumkin tahsilud dakhl wal mal, alimun bil jihad allati tasluh li an yusraf al mal ilaiha. Jadi bila menyebut perkataan Hafiz adalah seorang yang mempunyai credibility untuk mentadbir dan juga memastikan income negara
cara dan juga pendapatan ditadbir urus dengan betul. Dan kemudian bila sebut perkataan alim, mengetahui bagaimana cara menyalurkan ataupun melakukan perdagangan yang akan memberikan keuntungan kepada negara. Jadi sama juga asas utama dalam sifat kualiti pentadbiran ini mestilah mempunyai sifat amanah, kebertanggungjawaban. Itu rasa bahawa sense of belonging yang tinggi dan kemudian pengetahuan dalam mentadbir urus harta itu secara berstruktur dan bijak. Maka ini tuan-tuan hati dan dikasihi asas untuk kejayaan seseorang leader yang ada dalam Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Imam Ar-Razi tafsirnya, wali qailan yaqul, mungkin ada seorang akan bertanya, lima talaba Yusuf al-imara wan nabi qala li Abdurrahman bin Samurah la tas'al al-imara. Mungkin orang bertanya, kenapa Nabi Yusuf minta kepimpinan? Perkara ini pernah saya jelaskan kepada tuan-tuan. Sekali lagi saya jelaskan, iaitu dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Samurah, jangan minta untuk mendapat kepimpinan wahai Abdurrahman. Nabi mengatakan selanjutnya bahawa la tas'al al-imara fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilat ilaiha wa in utitaha min ghairi mas'alatin wa'inta 'alaiha. Kau wahai Abdurrahman, kalau kau minta satu urusan dalam keadaan kau tidak layak untuk memikulnya, kau tidak ada kualiti kepimpinan yang betul, maka ia akan merosakkanmu, ia akan jadi beban untukmu. Tetapi kalau kau minta perkara itu dengan sebab kelayakan, tapi sebaliknya kalau diberikan kepadamu satu pentadbiran itu tanpa kau mintanya dan kau memang benar-benar layak, maka Allah pasti membantu. Maka dalam konteks ini Nabi SAW telah pun menerangkan kepada kita satu dasar yang penting dalam urusan kepimpinan, bahawa andainya seorang itu jangan meminta jawatan tersebut kerana ia akan menjadi beban, terutamanya kalau ia tiada kemampuan. Kalau diberikan jawatan tersebut dan dia berusaha untuk menerimanya dan melaksanakannya, maka dia akan dibantu. Begitu maksud Nabi SAW. Tapi bagaimana pula kes Nabi Yusuf AS di sini? Jawapannya tuan-tuan yang hati dan dikasihi, ini adalah jawapan dikemukakan oleh Imam Ar-Razi dan tafsirnya, bahawa Nabi Yusuf AS merupakan seorang Nabi Allah SWT. Anahu kana rasulan haqqan min Allah ila al-khalq wa rasul yajib alaihi riayatu masalihil ummati biqadri al-imkan. Bila baginda merupakan seorang Rasulullah, tugasnya adalah untuk mendamaikan manusia, mengajak manusia kepada kebaikan, memandu arah mereka supaya kehidupan mereka dalam keadaan kebaikan. Maka ini sebahagian daripada tugasnya, iaitu bila melihat negara mengalami kehancuran dan jika tidak ditadbir dengan betul, dia akan makin porak-poranda, maka datanglah tanggungjawab itu untuk ditawarkan kepada raja. Ini yang pertama. Yang kedua, wahwa annahu sallallahu alaihi wasallam Nabiullah Yusuf alima bil wahyi annahu sayahsul al-qahd wad-dhiq ash-shadid alladhi rubbama afdha ila halaki al-khalq al-azim, wala'allahu ta'ala amarahu bi an yudabbir fi dhalika wa ya'ti bi tariqin li ajlihi yaqillu darar dhalika al-qahd fi haqqi al-khalq. Maka baginda telah pun dapat wahyu daripada Allah SWT yang mengajarnya jalan keluar dalam masalah yang dialami itu. Maka dengan cara demikian, bila dia memimpin dengan hidayah dan taufik wahyu daripada Allah SWT, maka tentunya keadaan akan jadi selamat dan ia menjadi sebab untuk manusia berbondong-bondong melihat kebaikannya dan mereka masuk Islam. Jadi yang ketiga, penjelasan dikemukakan oleh Imam Ar-Razi bahawa tanggungjawab ini dipikul oleh baginda, diminta untuk diberikan jawatan itu. Anna sa'i fi isalin nafa' ila al-mustahiqin wa daf'i darar anhum amrun mustahsan fil uqul, bahawa kemampuannya untuk mentadbir yang akan memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada orang yang layak dan mengelakkan sebarang bentuk kemudaratan yang menimpa mereka, ini merupakan satu perkara baik. Bila ia perkara baik, maka baginda layak untuk menawarkan dirinya menjadi pemimpin negara Mesir dalam bab pelaksanaan ekonomi dan juga keuangan supaya keadaan negara tadbir urusnya menjadi lebih baik. Maka inilah penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Imam Ar-Razi. Baik, kemudian kita lihat dalam ayat yang ke-56. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir dikasih, tolong buka pada muka surat 591. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajra al-muhsinin wa la ajru al-akhirati khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. 56 dan 57 maksudnya, dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa pergi menuju ke mana sahaja dia kehendaki di Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak mensia-siakan pahala orang yang buat kebaikan. Dan sungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah SWT. Permintaan Nabi Yusuf tidaklah dicerita oleh Allah SWT apakah jawapan raja. Raja itu tak ada pula berkata qad fa'altu, kerana dalam Quran seperti yang saya terang kepada tuan-tuan dalam Qawaidut Tadabbur oleh Imam Abdul Rahman Haban Nakal Maidani, bila kita belajar dalam Al-Quran
Al-Quran, dalam usul tafsir, dan antara kaedah untuk tadabbur Al-Quran. Dalam Quran ada mahazifnya, ada matwiyatnya, ada benda yang tak dinyatakan. Seperti contoh yang telah saya berikan kepada tuan-tuan sebelum-sebelum ni. Andai seorang tu berkata, hari tu saya naik motor, lori tu sikit lagi nak langgar saya. Kita kata begitu kepada orang yang dengar. Orang tanya, mati ke? Kalau dah mati, macam mana kita nak cerita pada orang keadaan kita pada masa itu di hadapan mereka sekarang ni? Jadi ada benda yang tak perlu diceritakan, dia understood lah. Kerana dalam perbualan boleh berlaku demikian. Maka demikian juga dalam persembahan ayat Quran ada berlaku perkara-perkara yang dipanggil sebagai mahazif ini yang dihazafkan kerana memadailah untuk menceritakan outputnya selepas itu apa yang berlaku. Maka Allah menjelaskan, dan demikianlah kami beri kedudukan kepada Yusuf AS. Raja ni tak ada menyatakan, ambillah engkau Yusuf tanggungjawab itu, walaupun dikatakan demikian oleh para ulama tafsir ramai bahawa baginda Yusuf AS telah pun mengambil jawatan Aziz Misr sebagai orang penting keuangan. Kemudian raja memberikan jawatan kepadanya satu persatu kerana pentadbirannya yang telus, dan saya telah ceritakan kepada tuan-tuan apakah fokusnya, plan of actionnya 7 years, tempoh 7 tahun itu satu persatu tindak tanduknya, dan akhirnya mengembalikan harta rakyat kepada mereka yang layak. Semua ini mengagumkan raja. Jadi tamkin yang dimaksudkan iaitulah pemberian Allah SWT untuk baginda Yusuf AS bergerak sewenang-wenangnya. Itu sudah menunjukkan bahawa raja merestui permintaannya. Jadi apa yang disebut oleh Allah SWT ini juga merupakan satu kaedah usulul hakim yang pernah kita belajar dahulu, bahawa bila membaca ayat ni kita memahami hubungannya dengan ayat yang lalu, bahawa baginda Yusuf AS telah dianugerahkan satu kepercayaan, trust daripada raja yang bolehkan baginda untuk memimpin dan mentadbir negara Mesir itu. Jadi kebanyakan ahli tafsir mengatakan fil kalam mahzuf wa taqdiruhu qala al-maliku qad fa'alt illa anna tamkin Allah lahu fil ard yadullu ala anna al-mulk kad ajabahu ila ma sa'al. Jadi kata para ulama tafsir, ada satu yang dihazafkan dalam konteks ayat ini, ada mahzufnya, iaitulah raja telah memberi kenan, apa istilahnya, telah memberi restu, telah memperkenankan permintaan Nabi Yusuf AS ini, bahawasanya baginda diberi hak untuk pentadbiran. Kata Imam Ar-Razi, ma qaluhu hasan, apa yang para ulama tafsir kata itu baik, illa anna huna ma huwa ahsan minhu wa huwa anna ijabatal malik lahu sabab fi alam al-zahir wa amma al-mu'thir al-haqiqi falaysa illa annahu ta'ala makanahu fil ard falihadha sabab tarakallahu ta'ala zikra ijabatil malik wa iktasara ala zikri al-mutamkin al-ilahi lianna al-mu'thir al-haqiqi laysa illahu. Kata Imam Ar-Razi, menarik ulasan beliau ni. Apa yang dikatakan ulama tafsir itu adanya mahzuf, bahawa raja berkenan untuk memberikan kepada Nabi Yusuf AS permintaannya, memenuhi permintaannya itu. Tapi sebenarnya apa yang lebih hebat daripada ayat ini, kalau kamu faham, kata Imam Ar-Razi, bahawa Allah telah memberikan kepadanya tamkin. Tamkin apa saya nak sebut dalam bahasa Melayu, tuan? Maknanya penguasaan, pemilikan penuh. Makannahum fil ard, kami berikan kepadanya kepimpinan ataupun penguasaan penuh. Dan itulah perkara yang paling utama, lebih utama dia permintaannya untuk mentadbir juzuk kecil dari permukaan bumi, iaitu bahawa dari geografinya ke pemerintahan Malik itu di negara Mesir sahaja. Tetapi yang Allah berikan untuknya adalah at-tamkin fil ard, maknanya kepimpinan yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Yusuf itu, sehingga kita dah baca sampai ke hari ini. Maknanya aspek kepimpinan Nabi Yusuf itu yang ditekankan oleh Allah, nikmatnya, hasilnya bukan saja juzuk kecil, juzuk geografi permukaan bumi, di situ tempat pemerintahan Raja Mesir saja, bahkan seluruh dunia mendapat kebaikan daripada keadilan pemerintahan, kebijaksanaan, pengalaman, ilmu yang ada pada baginda AS. Nanti saya akan terangkan dalam kuliah akan datang mengapa Allah menyebut perkataan Al-Muhsinin lagi sekali di sini. Kerana Al-Muhsin itu, Al-Ihsan itu rupa-rupanya mempunyai berkaitan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan makhluk. Bagi seorang Nabi tentulah menggapai kedua-dua keutamaan itu. Dan apakah potensi yang akan kita lihat bagi mereka memiliki sifat ihsan ni, kesannya dalam kehidupan, yang akan saya bawa pada tuan-tuan menerusi mausu'ah tafsir al-mawdu'i tentang bagaimana kumpulan ayat-ayat ihsan yang terdapat dalam Al-Quran yang berulang-ulang lebih 100 kali, dan kaitannya dalam ayat ini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.